Ambulans di Malaysia ini memang pelik, itulah kata-kata Madeline Thompson, seorang jururawat Amerika berusia 30 tahun. Walaupun seorang pakar perubatan, dia rasa amat ragu-ragu untuk memanggil ambulans di Malaysia. Pada ketika itu, bapanya rebah kesakitan. Orang Melayu di sekelilingnya mendesak agar dia segera menghubungi ambulans, namun dia hanya mampu merayu dengan suara terketar-ketak, "Tunggu, tunggu sebentar." Walau bagaimanapun, setelah ambulans dipanggil, air muka Madeline berubah menjadi hairan, lantas berkata, "Memang pelik, ambulans di Malaysia ini memang aneh. Apa yang berlaku? Mengapa dia ragu-ragu untuk memanggil ambulans, dan mengapa dia mengatakan ambulans di Malaysia pelik?" Mari kita selami kisahnya. Di Los Angeles, Amerika Syarikat, bilik kecemasan pada waktu tengah malam sentiasa hiruk-pikuk seperti biasa. Tolong, apabila terdengar jeritan pesakit, Madeline Thompson segera berlari. Namun, perkara pertama yang ditanyakan olehnya bukanlah mengenai gejala, tetapi mengenai insurans. "Adakah Anda mempunyai kad insurans?" Wajah pesakit dipenuhi kesakitan, dan riak itu menusuk hati Madeline dengan dalam. Walaupun ini adalah tugas menyelamatkan nyawa, mengapa ia perlu bermula dengan perbincangan mengenai wang? Walaupun usianya sudah mencecah 30 tahun, dia masih tidak dapat membiasakan diri dengan percanggahan ini. Pada suatu hari, selepas tamat waktu kerja dan pulang ke rumah, Madeline menerima panggilan telefon daripada bapanya. "Madeline, sebenarnya ayah akan bersara bulan depan." Robert Thompson, bapanya yang berusia 65 tahun, telah bekerja sebagai jurutera di sebuah syarikat kereta api selama 40 tahun. "Tahniah, ayah. Ayah sudah penat bekerja." Setelah meletakkan telefon, satu idea muncul di fikiran Madeline. Semasa bapanya muda, dia sering bercakap tentang sistem kereta api moden Malaysia. Ayah sentiasa mengatakan bahawa suatu hari nanti, dia ingin melihatnya dengan mata sendiri. Madeline ingin merealisasikan impian bapanya. Dia menyemak buku simpanannya. Ini adalah wang yang dia kumpul sedikit demi sedikit selama 8 tahun. Dengan wang ini, dia boleh melancong ke Malaysia bersama bapanya. Hujung minggu berikutnya, Madeline melawat rumah bapanya. "Ayah, bagaimana kalau kita melancong ke Malaysia untuk meraihkan persaraan ayah?" "Malaysia? Betul ke, nak? Bukankah ayah pernah cakap ayah nak naik kereta api berkelajuan tinggi?" Bapanya terdiam seketika, kemudian mengangguk perlahan. "Terima kasih, Madeline. Ini impian seumur hidup ayah." Walau bagaimanapun, hanya satu perkara yang membimbangkan Madeline. Bapanya pernah menjalani pembedahan pemasangan stent jantung 3 tahun lalu dan kadangkala mengalami aritmia. Dia perlu berjumpa dengan pakar kardiologi setiap bulan. "Ayah, jangan terlalu memenatkan diri, ya. Jika rasa tidak sihat, ayah mesti segera beritahu saya." "Tak ada masalahlah." Ayah dengar. Perubatan di Malaysia agak lengkap. Kata-kata bapanya melegakan hati Madeline sedikit. Sebulan kemudian, mereka berdua mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Semasa berjalan di balai ketibaan, bapanya berhenti berkali-kali. "Hebat sungguh, Madeline." Lantainya berkilat-kilat. Lantai digilap seperti cermin, tidak ada secebis pun sampah. Berbeza sama sekali dengan lapangan terbang di Los Angeles. Setelah melalui pemeriksaan imigresen, kaki tangan masih menyambut mereka dengan senyuman mesra. "Selamat datang ke Malaysia." Walaupun mereka berbahasa Inggris dengan sedikit kekok, senyuman mesra itu menyentuh hati mereka berdua. Apabila tiba di KL Central, kegembiraan bapanya semakin memuncak. "Lihat, Madeline, inilah dia tren ATS yang moden itu." Sebuah tren berwarna perak biru terhenti di platform. Mata bapanya bersinar seperti kanak-kanak. "Belum naik lagi, ayah. Hari ini, kita melawat Kuala Lumpur dulu." Mereka berdua memutuskan untuk menaiki LRT ke kawasan KLCC. Namun, mereka keliru apabila melihat peta laluan yang rumit. "Kita perlu keluar ikut pintu mana ni?" Semasa mereka melihat peta dengan kebingungan, seorang kaki tangan stesen datang mendekat dan bertanya kepada mereka dalam bahasa Inggris. "Boleh saya bantu?" Kaki tangan stesen itu mengeluarkan aplikasi penterjemah dan menerangkan laluan kepada mereka secara terperinci. "Nak ke KLCC?" "Ya." "Naik tren ni, turun di stesen ketiga." "Terima kasih banyak. Selamat melancong." Kaki tangan stesen melambai tangan. Tak sama langsung dengan Amerika, bapanya berbisik. "Sebenarnya,
di Los Angeles, mereka tidak pernah menerima layanan yang begitu mesra dan ramah. Keesokan harinya, mereka menuju ke tempat yang paling dinanti-nantikan oleh bapanya, yaitu depot kereta api lama di sekitar Georgetown, Pulau Pinang. Ini rumah lokomotif uap ke? Mata bapanya terpaku apabila melihat landasan kereta api bulat yang usang. Dia berjalan mengelilingi depot berulang kali, memerhatikan setiap perincian dengan penuh minat. Sungguh menakjubkan bagaimana ia masih terpelihara dengan baik pada zaman ini. Di mata bapanya, seorang jurutera, terpancar sinar seperti anak muda. Dia melihat setiap sudut, mengambil gambar, mencatat nota, dan bertanya soalan. Apabila melihat bapanya gembira, Madeleine terasa dari lubuk hati bahawa perjalanan ke Malaysia kali ini adalah keputusan yang sangat baik. Walau bagaimanapun, selepas makan tengah hari, semasa menuruni tangga di sebelah depot kereta api, badan bapanya terhuyung hayang sedikit. "Ayah!" Madeleine segera berlari mendapatkannya. "Tak apa, ayah cuma tersandung sikit." Ayah tersenyum untuk menutupinya. Tetapi mata Madeleine, seorang jururawat, tidak mudah ditipu, peluh merembes di dahi bapanya. Malam itu, setelah pulang ke hotel, Madeleine mengambil nadi bapanya dan sememangnya mendapati simptom aritmia. "Ayah, esok kita berehat ya." "Berehat selesa di hotel." "Rugi betul dah sampai Malaysia," ayah menggeleng. "Esok kita akan naik tren ATS moden." "Ayah tak boleh lepaskan peluang ni." Madeleine teragak-agak. Sebagai seorang profesional perubatan, dia tahu bapanya patut berehat. Tetapi, apabila melihat pandangan mata bapanya, dia tidak terkata. Perjalanan ini adalah impian seumur hidup bapanya, dan dia tidak mahu merampasnya. "Baiklah, tapi jangan paksa diri ya. Kalau rasa tak sihat, ayah mesti segera beritahu saya." "Ya, ayah janji." Ayah tersenyum lembut. Walau bagaimanapun, kebimbangan Madeleine masih tidak hilang. Bagaimana jika bapanya rebah? Walaupun dia mendengar bahawa sistem perubatan di Malaysia agak lengkap, mereka adalah warga asing dan mereka tidak fasih berbahasa tempatan. Yang paling penting, berapa pula kos perubatan? Di Amerika, hanya untuk memanggil ambulans sudah menelan kos beribu-ribu dolar. Di negara asing, mungkin berkali-kali ganda lebih mahal. Madeleine memandang siling, menutup mata dengan perasaan cemas, berharap semuanya akan selamat. Keesokan paginya, melihat keluar tingkap hotel, langit cerah. Hari ini, akhirnya dapat naik tren ATS moden. Ayah berkata dengan gembira. Semasa bersarapan, Madeleine memerhatikan wajah bapanya. Aritmia malam tadi nampaknya stabil, tetapi dia masih kelihatan sedikit letih. "Ayah, saya nak cakap sekali lagi, jangan terlalu paksa diri ya. Tak ada masalah. Hari ini adalah hari impian ayah. Selama 40 tahun akan menjadi kenyataan." Mata bapanya bersinar seperti kanak-kanak. Akhirnya, mereka tiba di platform KL Sentral. Ayah tergamam, cantiknya. Tren peluru berwarna perak biru terhenti di platform. Bahagian hadapan tren yang aerodinamik seperti karya seni. "Jom kita naik, ayah." Apabila masuk ke dalam gerabak, ayah terkejut lagi. Luas sungguh. Tak sama macam tren Amerika. Tempat duduk bersih, ruang kaki luas, dan tingkap besar membolehkan pemandangan luar dilihat dengan jelas. 300 km, J. Ayah melihat keluar tingkap berkali-kali, tidak sabar menanti masa tren berlepas. Tren ATS moden berlepas tepat pada masanya. Hampir tidak ada gegaran dan kelajuan meningkat dengan senyap. Hebat betul, tak bergoyang langsung. Ayah amat kagum. Sebagai seorang jurutera, dia tidak dapat menahan diri daripada mengagumi teknologi seperti itu dari lubuk hati. Melihat pemandangan sawah padi di utara yang berlalu pantas di luar tingkap, mereka berdua bersorak. Apabila melihat bapanya gembira, Madeleine merasakan bahawa perancangan perjalanan ini adalah sesuatu yang sangat baik. Kira-kira 1,5 jam kemudian, mereka tiba di Georgetown, Pulau Pinang. Georgetown, sudah sampai Georgetown. Semasa berjalan di stesen kereta api Butterworth, ayah teruja tidak terkata. Walau bagaimanapun, sebaik sahaja keluar dari stesen, Madeleine mengerutkan dahi. Panas sungguh. Ini bukan seperti Los Angeles. Ini adalah haba yang lembap dan melekit. "Ah, inilah musim panas di Malaysia." Ayah mengesat peluh di dahinya. Suhu 33 darjah Celsius, kelembapan melebihi 70%.
Mereka berdua memutuskan untuk menuju ke kawasan A Famosa terlebih dahulu. Setelah menaiki bas selama kira-kira 20 menit, mereka tiba. Batu merah yang cantik. Ayah tergamam apabila melihat bangunan lama dengan sejarah yang panjang. Mereka mengambil gambar, berjalan-jalan di kawasan itu, dan terpesona dengan keindahannya. Walau bagaimanapun, semasa berjalan di kawasan itu, peluh di dahi bapanya semakin banyak. Ayah, jom kita berehat di tempat yang teduh. Ya, boleh. Ayah duduk di bawah pokok, mengelap peluh dengan sapu tangan. Madeline melihat riak wajah bapanya yang kelihatan tidak begitu baik. Ayah, nak minum air? Madeline menghulurkan botol air, dan ayah menghabiskannya sekali teguk. Terima kasih. Ayah dah okey. I and from. Walau bagaimanapun, naluri Madeline, seorang jururawat, merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Ayah, petang ni kita balik ke hotel untuk berehat, ya? Tak nak. Ayah masih nak pergi ke gereja St. Paul di atas bukit. Ayah berdiri, tetapi langkahnya tidak seperti pagi tadi. Dah alang-alang sampai Georgetown ni. Madeline berbelah bahagi. Patutkah dia melarang bapanya dengan tegas di sini? Walau bagaimanapun, mata bapanya dipenuhi keazaman yang teguh. Baiklah, tapi kalau rasa tak sihat sikit pun, ayah mesti segera beritahu saya. Mereka berdua menaiki bas lagi, menuju ke gereja St. Paul. Apabila tiba di sana, tempat itu dipenuhi dengan pelancong. Ramai betul orang. Semasa berjalan di laluan batu, langkah ayah semakin perlahan. Ayah, jalan perlahan-lahan pun tak apa. Madeline ingin memegang lengan bapanya, tetapi ayah menggeleng. Tak apa, ayah boleh jalan sendiri. Mereka berjalan melalui pintu gerbang gereja, menuju ke puncak bukit. Terdapat banyak tangga. Pernafasan ayah semakin kencang. Ayah, kita berhenti di sini saja. Ya, tak nak. Ayah nak jalan sampai ke tempat tinjau. Walau bagaimanapun, apabila tiba di tempat tinjau, wajah ayah sudah pucat. Ayah, sebaik sahaja Madeline ingin memapah, ayah memegang dada. Sakit dada. Saat berikutnya, ayah jatuh melutut. Ayah. Madeline memeluk bapanya. Pelancong berdekatan segera mengerumuni mereka. Tuan, ada apa-apa ke? Tolong panggil pengawal di sana. Pelancong Malaysia menunjukkan kebimbangan. Seorang lelaki melipat jaketnya untuk dijadikan bantal di bawah kepala ayah. Panggil ambulans. Suara seorang wanita kedengaran. Walau bagaimanapun, pada saat itu juga, Madeline menjerit kuat. Tunggu. Orang di sekeliling memandang Madeline dengan air muka hairan. Ambulans? Tunggu. Suara Madeline terketar-ketar. Mengapa dia menolak ambulans? Orang di sekeliling tidak faham sebabnya. Namun dalam kepala Madeline muncul imej lain. 2 tahun lalu, Jennifer, rakan jururawat, masuk ke bilik rehat. Madeline, awak percaya tak? Di tangan Jennifer ada Bill. Anak lelakinya yang berusia 8 tahun jatuh di sekolah. Kepalanya terhantuk dan dibawa ke hospital dengan ambulans. Kos ambulans 3 Elin Nelainten USD. Madeline terdiam. 3 Elin Nelainten USD. Jika ditukar kepada ringgit Malaysia, melebihi 10,000. Insurans tak bayar ke? Insurans kami tak tanggung kos ambulans. Sekarang, saya kena berunding untuk bayar ansuran. Dan sekarang, Jennifer masih membayar 200, 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 200. Seorang rakan lain mengalami nasib yang jauh lebih teruk. Suaminya diserang sakit jantung dan dibawa dengan ambulans. Dia menerima bil keseluruhan seluku-seluku $, termasuk kos pengangkutan dan rawatan yang melebihi health insurance. Dia terpaksa membayar sendiri. Akibatnya, dia tiada pilihan selain memfailkan kebankrapan. Ini bermakna di Amerika, memanggil ambulans sama dengan bersedia untuk berhutang. Dan sekarang, mereka berada di negara asing. Berapa pula kos ambulans untuk warga asing? $10,000 atau mungkin lebih. Tangan Madeline mula menggeletar. Hampir semua simpanan habis untuk perjalanan ini. Kad kredit juga tidak sebesar itu. Walaupun dia mempunyai insurans perjalanan antarabangsa,
Adakah ia benar-benar menanggung kos ambulans? Dia tidak menyemak syarat secara terperinci. Bagaimana jika dia perlu membayar semuanya sendiri? Bagaimana jika dia menerima bil ratusan ribu dolar? Madeleine mengeluarkan telefon bimbitnya dengan tangan yang menggeletar. Tetapi hujung jarinya terlalu terketar sehingga tidak dapat menekan skrin. Orang Melayu di sekeliling memandang dengan air muka keliru. "Cik, awak okey ke? Ayah awak nampak sakit sangat." Walau bagaimanapun, Madeleine menggeleng. "Tolong panggilkan teksi untuk saya. Saya akan naik teksi ke hospital berdekatan." "Ican, yes. Ican. Suasana di sekeliling senyap serta-merta. Orang Malaysia tidak dapat memahami keputusannya. Mengapa perlu memanggil teksi dalam situasi kecemasan seperti ini? Mengapa menolak ambulans? Seorang lelaki tua bertanya dengan nada bimbang. "Cik, ayah awak perlukan rawatan segera. Ambulans lebih selamat daripada teksi." Tapi, air mata Madeleine mengalir. Adakah ini tentang nyawa bapa atau kebangkrapan ekonomi? Sebagai seorang jururawat, jawapannya sepatutnya jelas. Nyawa adalah yang paling penting. Dia pernah mengucapkan ayat ini kepada ramai pesakit. Walau bagaimanapun, apabila dirinya menjadi mangsa, ayat itu tidak dapat diluahkan. Kerana di Amerika, rawatan perubatan boleh membawa kepada kehancuran hidup. Madeleine menggenggam tangan bapanya dengan erat. Bapa bernafas dengan sukar, tetapi masih sedar. "Ayah, saya minta maaf." Suara Madeleine bergetar. Pada ketika itu, Encik Samad, seorang lelaki tua, masuk. Dia kelihatan berusia kira-kira 70-an dengan wajah yang baik hati. "Cik, tolong bertenang dan dengar saya." Encik Samad bercakap perlahan-lahan dalam bahasa Inggeris. Walaupun sedikit kekok, tetapi bahasa Inggrisnya jelas. "Ambulans di Malaysia, percuma." Madeleine mendongak. "Percuma? Betul ke? Tak perlu bayar 1 sen pun?" Pandangan Encik Samad serius. "Tapi kami warga asing dan tak ada kata apa-apa." Suara Madeleine terketar. "Kewarganegaraan tidak penting, Cik. Di Malaysia, sesiapa sahaja yang panggil ambulans, ianya percuma." Encik Samad memandang terus ke mata Madeleine dan berkata, "Menyelamatkan nyawa tidak memerlukan syarat." Ayat itu membuatkan Madeleine menitiskan air mata. Menyelamatkan nyawa tidak memerlukan syarat. Walaupun sudah bertahun-tahun menjadi jururawat, inilah kali pertama dia mendengar ayat ini. "Saya pernah jadi pegawai penyelamat dahulu. Sepanjang 35 tahun, saya telah bantu ramai orang." Encik Samad tersenyum lembut. Ramai di antara mereka adalah warga asing. Mula-mula, semua orang bimbang pasal wang. Tapi di Malaysia, jangan risau tentang perkara itu. Orang Melayu di sekeliling mengangguk. "Nyawa ayah awak yang paling penting. Jangan risaukan wang." Madeleine terdiam, hanya membiarkan air mata mengalir. Sebagai jururawat selama 8 tahun di Amerika, perkara pertama yang dia tanya kepada pesakit sentiasa mengenai insurans. Dia fikir itu perkara biasa. Walau bagaimanapun, kini lelaki ini mengatakan bahawa menyelamatkan nyawa tidak memerlukan syarat. "Saya faham. Tolong bantu saya." Madeleine mengangguk. Orang di sekeliling mula bertindak. Seorang wanita menggunakan telefon bimbitnya untuk menghubungi talian 999. "Hello, Perkhidmatan Perubatan Kecemasan? Ada seorang lelaki asing rebah di tempat tinjau gereja St. Paul kerana sakit dada. Dia melaporkan situasi dengan cepat dan jelas. Masih sedar, pernafasan normal." "Okey, terima kasih. I know Foreman ni takto." Setelah meletakkan telefon, wanita itu berkata kepada Madeleine, "Ambulans akan sampai dalam kira-kira 5 minit." 5 minit? Madeleine terkejut. Di Amerika, sekurang-kurangnya 20 minit. Walaupun di pusat bandar, perlu menunggu 15 minit ke atas. "Cik, ini. Guna untuk tuam dahi ayah awak." Seorang wanita lain menghulurkan sebotol air mineral sejuk. "Terima kasih." Madeleine menuam botol air di dahi bapanya. Wajah bapanya kelihatan lebih tenang sedikit. Seorang lelaki lain menggunakan kipas untuk mengipas ayah. "Tak apa, ambulans akan tiba sebentar lagi." Dan seorang lagi wanita mengeluarkan tuala dari bagnya. "Ini, gunakan ini." Orang yang tidak dikenali menghulurkan bantuan satu demi satu. Walaupun komunikasi mereka tidak sempurna, semua orang membantu secara spontan. Madeleine mengucapkan terima kasih tanpa henti. "Ayah, kuat.
Ambulans akan tiba sebentar lagi. Orang di sekeliling memberikan kata-kata semangat yang lembut. Apabila mendengar suara-suara itu, ayah mengangguk sedikit. Kaki tangan gereja bergegas datang. Kami akan pergi pandu ambulans. Tolong tunggu sebentar. Kaki tangan berjalan terus ke pintu masuk untuk bersiap sedia memandu ambulans. Madeleine menggenggam tangan bapanya erat. Ayah tak apa-apa, kan? Ambulans akan tiba sebentar lagi. Ayah tersenyum lemah dan berkata, Madeleine, datang ke Malaysia ini memang keputusan yang baik. Kata-kata itu menghangatkan hati Madeleine. Dia melihat sekeliling. Terdapat lebih daripada 10 orang Melayu sedang memerhatikan mereka dengan kebimbangan. Mereka menghentikan lawatan mereka sendiri untuk meluangkan masa membantu warga asing yang tidak dikenali. Ini adalah pemandangan yang tidak dapat dibayangkan di Amerika. Di bandar-bandar besar, walaupun ada orang rebah di jalan, tiada siapa yang akan membantu, tidak mahu terlibat, tidak mahu mengambil risiko di saman. Atas sebab-sebab ini, ramai orang bersikap acuh tak acuh. Walau bagaimanapun, di sini berbeza. Semua orang menghulurkan bantuan secara spontan. Kira-kira 3 minit kemudian, bunyi siren ambulans kedengaran dari jauh, bunyi semakin mendekat. Madeleine melihat jam tangannya tanpa sedar. Dari panggilan 999 hingga sekarang, belum sampai 4 menit. Bagaimana mungkin? Madeleine mendengar siren dengan rasa tidak percaya. Saat berikutnya, ambulans tiba di pintu masuk gereja St. Paul. Cepatnya, terlalu cepat. Madeleine berbisik kepada dirinya sendiri. 3 anggota penyelamat bersama usungan berlari masuk. Pergerakan mereka sangat cekap. Saya akan periksa keadaan ayah Cik dulu. Anggota penyelamat segera memeriksa keadaan pesakit dengan pantas. Tekanan darah, nadi, suhu badan, tahap kesedaran. Setiap orang menggunakan peralatan profesional untuk mengumpul data dengan tepat. Ada sejarah sakit jantung. Ya, pernah pasang stent 3 tahun lalu. Selepas Madeleine menjawab, anggota itu segera mencatat. Tekanan darah tinggi, mungkin aritmia. Suara yang tenang itu membuatkan Madeleine semakin berasa lega. Ayah dibawa ke usungan. Anak perempuan juga dijemput naik. Saya boleh naik juga ke? Ya, sudah tentu. Di Amerika, ahli keluarga biasanya tidak dibenarkan menaiki ambulans. Tetapi di Malaysia, ia dibenarkan secara semula jadi. Ini juga satu lagi perkara yang mengejutkan Madeleine. Semasa berjalan ke ambulans, Madeleine menoleh kembali. Orang Melayu di sekeliling sedang memerhatikan mereka dengan kebimbangan. Encik Samad, lelaki tua yang sama, melambai. Tak apa, ayah awak akan selamat. Jaga diri ya, Cik. Madeleine menunduk hormat dengan dalam. Terima kasih banyak-banyak. Orang di sekeliling juga melambai tangan. Kelembutan dan tangan yang dihulurkan tanpa syarat daripada orang yang tidak dikenali, Madeleine fikir dia tidak akan melupakan gambaran ini sepanjang hayatnya. Sebaik sahaja, pintu ambulans dibuka, Madeleine tergamam. Pemandangan di dalam kereta berbeza sama sekali daripada apa yang dia bayangkan. Mesin ECG, alat pembekal oksigen, tiang EV, AD, peralatan perubatan tersusun rapi di dinding. Kabinet ubat dipenuhi dengan ubat-ubatan yang diperlukan untuk pertolongan cemas. Ini betul-betul ambulans ke? Madeleine tidak dapat menahan diri daripada berbisik. Sebagai jururawat selama 8 tahun, dia pernah melihat ambulans Amerika berkali-kali, tetapi tidak pernah melihat ambulans yang lengkap seperti ini. Ia seperti bilik kecemasan kecil yang dikecilkan dan diletakkan di dalam kenderaan. Sila bawa ayah Cik ke sini. Selepas anggota penyelamat meletakkan ayah di atas usungan, mereka segera memasang mesin ECG. Seorang lagi anggota menyediakan topeng oksigen dan seorang lagi menyediakan IV. Kerjasama ketiga-tiga mereka berjalan lancar dan sempurna. Semasa seorang sedang mengukur tanda vital ayah, seorang lagi mula menghubungi hospital. Manakala anggota yang tinggal berkata kepada Madeleine, Saudara Mara dijemput duduk di sini. Di dalam kereta, terdapat juga tempat duduk untuk Saudara Mara. Boleh ceritakan sedikit sejarah penyakit ayah Cik? Pernah pasang stent jantung 3 tahun lalu dan berjumpa pakar kardiologi setiap bulan. Anggota itu segera mencatat sambil menghantar maklumat melalui radio ke hospital. Lelaki 65 tahun, sejarah penyakit arteri koronari, sakit dada, sukar bernafas, mungkin aritmia.
Dijangka tiba di hospital dalam 10 menit. Terdengar respons daripada hospital, pesakit sedia untuk diterima. Sebentar lagi kita akan sampai hospital. Kuat. Ya, mendengar suara lembut anggota itu, ayah mengangguk sedikit. Madeline melihat pemandangan itu dan menyedari perbezaan yang mendalam dengan Amerika. Ambulans Amerika hanya mempunyai peralatan asas. Walaupun begitu, ia mengenakan bayaran beribu-ribu dolar. Tetapi di Malaysia, peralatan selengkap ini ianya percuma. Yang paling penting, sikap anggota penyelamat adalah mesra. Bukan bekerja seperti robot, tetapi melayan pesakit seperti seorang manusia. Apa perasaan anda semua tentang perbezaan antara ambulans Amerika dan ambulans Malaysia? Sila tinggalkan komen anda di ruangan komen. Ambulans bergerak dengan senyap. Madeline melihat keluar tingkap. Ia sedang memandu di jalan raya dari Georgetown menuju ke pusat bandar. Pada ketika itu, satu pemandangan yang sukar dipercayai muncul. Kereta di hadapan beransur-ansur bergerak ke kiri dan kanan. Teksi, lori, bas, semua kenderaan mengalah kepada ambulans. Semua orang mengalah? Madeline terkejut. Ambulans meluncur dengan lancar di jalan yang kosong. Kemudian, ia sampai di simpang 4. Lampu isyarat berwarna merah. Walau bagaimanapun, kereta yang bergerak melintang, walaupun lampu hijau, berhenti seketika. Semua kenderaan mengalah untuk membiarkan ambulans lalu. Melihat pemandangan itu, Madeline tidak dapat menahan air matanya daripada bergenang. Ada apa, Cik? Anggota penyelamat menyedari tingkah laku Madeline. Di Malaysia, apabila ambulans datang, semua orang akan mengalah. Itu perkara biasa. Perkara biasa. Bagi Madeline, ini bukan perkara biasa. Di Amerika, walaupun ambulans datang, banyak kereta masih bersikap acuh tak acuh. Ada yang malah membunyikan hon dan cuba memotong. Kerana semua orang tergesa-gesa, masa mereka sendiri lebih penting. Walau bagaimanapun, di sini tidak sama. Melihat keluar tingkap, pejalan kaki juga berhenti. Orang yang hendak melintas jalan juga menunggu ambulans lalu. Seorang ibu memeluk anaknya, kelihatan seperti sedang mengajar sesuatu. Mungkin mengajar untuk mengalah kepada ambulans dahulu. Ini untuk semua orang. Ini untuk ayah Cik. Bukan hanya untuk ayah Cik. Orang-orang ini secara spontan membantu nyawa seseorang yang tidak dikenali. Mengorbankan sedikit masa pribadi, melambatkan jadual mereka sedikit kerana ia melibatkan nyawa seseorang. Madeline menggunakan sapu tangan untuk mengelap air matanya. Sebagai jururawat selama bertahun-tahun, dia tidak pernah melihat pemandangan seperti ini. Seluruh bandar bergerak untuk menyelamatkan satu nyawa. Ini bukan hanya masalah sistem atau masalah peraturan, tetapi hati orang di negara ini yang memungkinkan semua ini. Kita dah sampai hospital. Mendengar suara anggota itu, Madeline kembali sedar. Dari gereja St. Paul hingga ke hospital, hanya mengambil masa beberapa minit. Ketibaan yang begitu pantas juga kerana semua orang mengalah. Jika tiada siapa yang mengalah, ia pasti mengambil masa yang lebih lama. Kelewatan beberapa minit boleh menentukan nyawa seseorang. Madeline melihat keluar tingkap, mengucapkan terima kasih berulang kali dalam hati. Terima kasih kepada semua orang yang mengalah. Madeline menggenggam tangan bapanya erat. Berfikir tentang Malaysia ini, bukan hanya pemandangan yang indah, bukan hanya kebersihan, tetapi hati orangnya juga lembut dan mesra. Ambulans tiba di pintu masuk hospital. Doktor dan jururawat yang memakai kot putih sudah bersedia. Ayah, kita dah sampai. Anggota itu bercakap kepada ayah. Ayah membuka mata dengan lemah. Ayah tak apa-apa, kita dah sampai hospital. Madeline menggenggam tangan bapanya erat. Usungan diangkat keluar dari kereta dan segera dibawa masuk ke hospital. Selepas Madeline turun dari kereta, anggota penyelamat berkata kepadanya, Ayah Cik akan selamat. Di sini ada doktor yang hebat. Terima kasih banyak-banyak. Madeline menunduk hormat dengan dalam. Anggota penyelamat tersenyum dan mengangguk, mula menyusun bahagian dalam kereta untuk bersiap sedia untuk operasi seterusnya. Madeline melihat ke pintu masuk hospital. Sekarang ayah sedang menerima rawatan perubatan di negara ini. Dia pasti akan selamat. Ayah dibawa ke bilik kecemasan. Madeline duduk di kerusi di ruang menunggu, melihat jam tangannya. Pukul 3.00 petang. Dari saat ayah rebah di gereja St. Paul hingga sekarang, belum sampai 1 jam.
Walau bagaimanapun, bagi Madeleine, ia terasa seperti masa yang sangat lama. Di ruang menunggu, terdapat beberapa pesakit dan saudara mara. Semua orang menunggu dengan senyap. Madeleine mendongak ke siling. Ayah akan selamat, kan? Stent tak akan jadi masalah, kan? Dan ada satu lagi kebimbangan. Berapa pula kos rawatan hospital? Kos ambulans percuma sudah mengejutkan, tetapi kos rawatan perubatan adalah cerita lain. Kos perubatan di luar negara kadangkala jumlahnya sukar dibayangkan. Di Amerika pun sangat mahal, di luar negara pasti lebih mahal. Madeleine menyemak kad kreditnya di dalam dompet, $5,000. Tidak tahu sama ada itu cukup. Kira-kira 30 menit kemudian, seorang doktor memakai kot putih masuk ke ruang menunggu. Warisan Encik Thompson? Madeleine berdiri. Ya, saya. Doktor itu datang mendekat dengan senyuman lembut. Keadaan ayah Cik sudah stabil. Ia adalah aritmia sementara. Madeleine menghela nafas lega. Stent tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Tapi perlu bermalam di hospital malam ini untuk pemerhatian. Saya faham. Terima kasih banyak-banyak. Doktor itu mengangguk dengan lembut dan kembali. Madeleine duduk di kerusi lagi, menghembuskan nafas dalam-dalam. Ayah sudah selamat. Ini lebih penting daripada segala-galanya. Tidak lama kemudian, seorang jururawat datang memanggilnya. Saya akan bawa Cik ke bilik pemulihan ayah Cik. Madeleine mengikut jururawat ke bilik pemulihan. Apabila pintu dibuka, ayah sedang berbaring di katil. Walaupun sedang diberikan IV, wajahnya kelihatan lebih baik. Ayah. Madeleine berjalan mendekati. Ayah membuka mata. Madeleine, ayah dah okey. Doktor cakap selamat. Ayah tersenyum lemah dan berkata, ayah buat anak risau. Jangan cakap macam tu, ayah. Madeleine menggenggam tangan bapanya erat. Ayah, saya nak tanya. Ambulans betul-betul percuma ke? Percuma? Ayah menunjukkan air muka terkejut. Di gereja St. Paul, ada seorang yang pernah jadi pegawai penyelamat cakap pada saya. Dia cakap di Malaysia, sesiapa sahaja yang panggil ambulans, ianya percuma. Madeleine mula menceritakan kisah yang berlaku di gereja. Kisah Encik Samad. Lelaki tua itu memberitahunya. Kisah orang di sekeliling yang membantu. Kisah ambulans tiba dalam 4 minit. Dan kisah semua kereta mengalah. Ayah mendengar dengan senyap. Kemudian air matanya bergenang. Semua orang buat macam tu untuk ayah ke? Bukan hanya untuk ayah. Ia untuk nyawa seseorang. Semua orang di negara ini membantu secara spontan. Ayah memandang siling. Sepanjang 30 tahun, ayah mengidamkan tren ATS moden Malaysia. Ayah fikir, ia adalah tanah teknologi, tanah kecekapan, ayah berkata perlahan-lahan. Dia melihat keluar tingkap, tapi bukan macam tu. Malaysia yang hebat bukan hanya disebabkan teknologi. Suara ayah bergetar. Hati rakyatnya juga, sistemnya juga. Semuanya adalah negara yang mengutamakan nyawa. Madeleine juga membiarkan air mata mengalir. Ibu dan anak itu senyap seketika, hanya memegang tangan. Malam itu, Madeleine tidak pulang ke hotel. Dia tidur di bilik menunggu hospital. Jururawat datang memeriksa keadaannya beberapa kali, malah memberinya selimut. Cik pun kena berehat juga. Kelembutan seperti itu membuatkan Madeleine meminta maaf berkali-kali. Keesokan paginya, ayah diperiksa oleh doktor dan dibenarkan keluar dari hospital. Sudah okey, tapi tolong jangan paksa diri ya. Ya, saya akan berhati-hati. Ayah menunduk hormat dengan mendalam kepada doktor. Semasa mereka pergi, jururawat yang menjaga datang menghantar. Jaga diri, ya. Selamat meneruskan perjalanan. Apabila melihat senyuman jururawat, Madeleine mengucapkan terima kasih berkali-kali. Kemudian, mereka berjalan ke kaunter pembayaran yang menentukan nasib. Jantung Madeleine berdebar kencang. Berapa pula kos rawatan hospital? Pertolongan cemas, pemeriksaan dokter, bermalam di hospital. Jumlah kos di Amerika dengan mudah melebihi $50. Rawatan di luar negara mungkin 2 kali ganda lebih mahal. Seorang kerani wanita menyambut mereka dengan senyuman. Encik Thompson, ya? Sila tunggu sebentar. Kerani itu sedang menyemak sesuatu di komputer. Tangan Madeleine mula menggeletar. $100 atau lebih. Headcard kredit adalah $5,000. Maaf kerana membuat anda menunggu lama, kerani itu mendongak. Pertama, mengenai kos ambulans. Madeleine menahan nafas. Di Malaysia,
Kos ambulans adalah percuma sepenuhnya. Saya sudah dengar, Madeleine mengangguk. Dan mengenai kos rawatan hospital, kerani itu tersenyum lembut. Anda ada insurans perjalanan antarabangsa, kan? Ya. Madeleine menghulurkan salinan insurans. Jika guna insurans ini, sebahagian besar kos rawatan akan ditanggung. Jadi, bahagian yang perlu Anda bayar sendiri adalah kira-kira RM100. Run and 4. Madeleine fikir dia tersalah dengar. Ya, run ringgit Malaysia. Dalam kepala Madeleine, hanya ada angka itu berulang kali. Rem Santo ringgit Malaysia. Jika ditukar kepada dolar AS, kira-kira Kempler lebih. Di Amerika, hanya ambulans 355 $. Jika termasuk kos rawatan dan bilik hospital, ia pasti melebihi 50,000 USD. Tetapi di sini, hanya RM100. Betul ke? Hanya itu sahaja? Suara Madeleine tergetar. Ya, itu sahaja keseluruhannya. Selepas ini, tiada lagi bil yang akan datang. Tolong jangan risau. Sebaik sahaja mendengar kata-kata itu, air mata Madeleine mengalir. Terima kasih banyak-banyak. Dia mengucapkan terima kasih tanpa henti. Kerani itu kelihatan serba salah, tetapi tersenyum lembut. Air mata itu adalah air mata kelegaan, air mata kesyukuran, dan pada masa yang sama, air mata kesedihan terhadap negaranya sendiri. Di Amerika, rawatan perubatan boleh membawa kepada kehancuran hidup, tetapi di Malaysia, menyelamatkan nyawa dianggap sebagai yang paling utama. Perbezaan seperti itu, ia benar-benar besar. Selepas selesai membayar, Madeleine kembali kepada bapanya. Ayah, yuran rawatan hospital cuma RM100 sahaja. Ayah terbeliak. RM100? Tak percaya. Saya pun tak percaya. Engkau Lazitora. Vaksinan Bo. Mereka berdua berjalan keluar dari hospital, menghirup udara pagi Georgetown. Madeleine, terima kasih kerana bawa ayah ke Malaysia. Tak apa, ayah. Saya gembira impian ayah menjadi kenyataan. Mereka berdua berjalan berdampingan perlahan-lahan. Dan dalam hati Madeleine, timbul keazaman. Dia mesti menceritakan pengalaman ini kepada orang lain bahawa masyarakat yang mengutamakan penyelamatan nyawa bukanlah sesuatu yang mustahil. 3 hari kemudian, Madeleine dan ayah selamat kembali ke Los Angeles. Badan ayah sudah pulih sepenuhnya. Mereka berdua menghabiskan masa yang tinggal di Malaysia dengan selesa. Keesokan harinya, selepas pulang ke negara asal, Madeleine menceritakan kisah yang berlaku di Malaysia kepada rakan sekerja di bilik rehat hospital. Ambulans percuma? Tak percaya. Jennifer, rakan sekerja, terbeliak. Dan sampai dalam 4 minit, di Los Angeles, perlu tunggu sekurang-kurangnya 20 minit jururawat lain berbisik. Bukan itu sahaja, Madeleine menyambung. Semua orang mengalah. Teksi, lori, bas, malah kereta yang lampu hijau pun berhenti menunggu. Semua rakan sekerja terdiam. Kita tak tahu bila kita mula berfikir bahawa perubatan adalah sesuatu yang hanya boleh diperolehi sepenuhnya oleh orang yang berduit, Madeleine berkata perlahan-lahan. Tapi sebenarnya, nyawa sesiapa sahaja patut dibantu secara sama rata. Itu yang paling penting. Malam itu, Madeleine mula memuat naik catatan di media sosialnya. Kisah pengalamannya di Malaysia. Ketakutan apabila bapanya rebah dan kemesraan rakyat Malaysia. Artikel itu dikongsi dengan pantas. Dalam beberapa hari, ia dikongsi lebih daripada 100,000 kali. Ruangan komen dipenuhi dengan pelbagai suara. Sistem perubatan Amerika salah. Menyelamatkan nyawa masih perlukan wang, terlalu pelik. Patut belajar dari Malaysia. Walau bagaimanapun, pada suatu hari, satu komen menarik perhatiannya. Komen daripada seorang rakyat Malaysia. Walaupun sistem ini hebat, di Malaysia pun ada masalah. Sesetengah orang memanggil ambulans seperti memanggil teksi, menyebabkan orang yang benar-benar memerlukan tidak dapat memanggil. Madeleine membaca komen itu berulang kali. Kemudian, dia memuat naik artikel sekali lagi. Ambulans di Malaysia percuma, tetapi atas sebab ini, ia perlu digunakan dengan bijak. Saya dengar, bukan hanya warga asing, malah setengah rakyat Malaysia pun menggunakannya seperti memanggil teksi. Untuk orang yang benar-benar dalam bahaya nyawa, harap semua orang dapat sama-sama menjaga sistem yang hebat ini. Artikel ini juga mendapat banyak maklum balas daripada rakyat Malaysia. Apabila orang asing berkata begini,
Sebagai rakyat Malaysia, saya rasa malu. Walaupun saya fikir ini perkara biasa, saya baru sedar bahawa ini adalah sistem yang perlu dijaga bersama. Madeline melihat keluar tingkap. Pemandangan Los Angeles adalah pemandangan yang biasa. Walau bagaimanapun, kini di matanya, ia kelihatan berbeza. Perkara yang dia pelajari di Malaysia bukan hanya sistem perubatan, tetapi masyarakat yang mengutamakan nyawa. Budaya bekerjasama tanpa berkira untuk orang yang tidak dikenali, termasuk kesedaran untuk menjaga perkara yang dianggap biasa itu. Semua ini bersama-sama akan melindungi nyawa manusia. Madeline bersumpah dalam hati untuk melakukan apa yang boleh dilakukan oleh seorang jururawat. Bukan bertanya pesakit mengenai insurans terlebih dahulu, tetapi mendengar gejala dahulu. Mengubah sistem bukan mudah, tetapi sikap diri sendiri boleh diubah. Dan dia percaya bahawa suatu hari nanti, Amerika juga boleh menjadi masyarakat yang mengutamakan nyawa, sama seperti Malaysia. Telefon bimbit Madeline menerima mesej daripada bapanya. Madeline, ayah sedang susun gambar perjalanan di Malaysia. Nampak gambar tren ATS moden. Teknologinya memang hebat. Tapi yang betul-betul hebat adalah hati rakyat Malaysia. Madeline tersenyum dan membalas, "Ya, ayah. Kita telah belajar sesuatu yang sangat penting di Malaysia." Ocom, apa pendapat anda semua mengenai kisah ini? Sila tuliskan pendapat dan perasaan anda di ruangan komen dan jangan lupa untuk subscribe dan like. Jumpa lagi di lain kali.